Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala malam hari ini sekali lagi dapat kita bertemu untuk mempelajari kalam Allah. Kita berharap moga-moga dengan sedikit pengorbanan usaha kita hadir di malam hari ini, Allah hitunglah ianya sebagai amalan soleh. Dan dengannya kita berharap moga-moga kita semua disatukan dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tak nak buang masa, kita terus kepada urutan huruf hijaiyah yang bakal kita sebutkan bersama-sama. Jadi saya sebutkan, kita ikut. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Baik, jom sambung pada Iqra' berapa kita? Muka surat? Barakallahu fiikum. Kau dah baca dah belum? 27? 28 kan? 26 dah baca. Okey, bawa surat 28. Sebut sama-sama insya-Allah. Wa nadhara wa lamama wa saqaha la azaba fahadatha la syaraba bananaka la fasaqa wa dalala wa hafadha fahadara fakhasara la dhakara la ma'aka wa nasara wa akhara faghafara falazada amamaka wa nabadha la khataya tadaraka yadhhara la azagha. Baik, ramai-ramai. Wa nadhara, 1, 2, 3. Wa nadhara wa lamama wa saqaha la adhaba fahadatha la syaraba bananaka la fasaqa wa dalala wa hafadha fahadara fakhasara la dhakara la ma'aka wa nasara wa akhara faghafara falazada amamaka wa nabadha la khataya tadaraka yadhhara la azagha. Sama juga diminta kita bagi perhatian panjang dan juga pendek. Perhatian bezakan dengan jelas bunyi huruf dan panjang pendeknya. Sasya. Satu kena gigit lidah, satu tak payah gigit lidah. Sasya.
ساشا ساثا صوثا شاء آها آعى حاها قوخو خوغو كاقو تاطو يازا زاجا زادا ذاضو ضوضو 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 آعى هاحا خوقو غوغو قال لا تخافا ما وعدنا صبر. Jadi dalam Iqra' 2 ni sebenarnya muka surat ni hak paling penting kali ni. Supaya kita bezakan mana kena gigit lidah, mana tak gigit lidah. Tempat kena muncung ke tak payah muncung ke. Ha? Jom ramai-ramai. Thasya, 1, 2, 3. Thasya, sasya, satha, sotha, sya'a. Pendek. Sya'a, aha, a'a, haha, qakha, khagha, kaqa, taqa, yaza, zaja, zada, dhadha, dhada, dhadha, dhada, dhada, a'a, haha, khaqa, غاغا قال لا تخافا ما وعدنا صبر. Habiskan teruslah Ustaz Tahir. Penilaian untuk buku 2, apabila bacaan telah betul makhrajnya, bolehlah dipindahkan kepada buku 3. So harap-harap dapat baiki lagi. Sabata, azana, صافحا خطاياي توابا همزا خافتا لضلالا لعنا آلافا حكما لا جماعة غلظ فتقوا نذار قال بلى فطغى يتامى لمكا لا أطاع تلاها فقضى حوايا بنانك ملأ عجلا أللا ولمما. Okey, sama juga. Berakhirnya Iqra' 2 ni kita harap makhraj kita makin tepat dan betul dan panjang pendeknya. Ramai-ramai sebelum kita baca Quran. Sabata, 1, 2, 3. Sabata, azana, safaha, khatayaya, tawaba, hamaza, khafata, la dalala, la'ana, alafa, حكما لا جماعة غلظ فتقى نذار
qala bala fatagha yatama lamaka la ata'a talaha faqada hawaya bananaka mala'a ajala alala walamama. Okay, alhamdulillah selesai kita punya Iqra 2. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung pada Iqra 3 insyaAllah. Jom sambung bacaan kita. Surah apa saya? Ustaz? 80? 90 dah. 89 sampai pada ayat okey. Boleh? Jumpa semua Musa 89 ayat 71. Baca Quran ini dengan hati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن Hai, siapa dekat lan je tadi? La yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. La yaqulannaka allam yakum. Lam takum. Sekali lagi, la yaqu wa bainahu mawaddah. Berhenti kat situ tadi. Sekali lagi, lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Banyak gelincir malam ni. Lagi sikit lagi banyak gelincir.
Baik, tak apa. Kita sebelum dengar seorang-seorang baca, kita sentuh hukum hakam tajwid macam biasa. Ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu. Standard lah, kena panjang lah dekat situ. Khudhu hizrakum. Kha macam biasalah. Ha pun macam biasa keluar dekat tengah, tekak. Kha keluar dekat atas, tekak. Khudhu hizrakum. Cuba bezakan. Jangan dua-dua jadi kha. Khudhu khiz. Salah. Sebab ramai orang sampai ke ayat ni, dua-dua jadi kha kadang-kadang. Fanfiru, kena dengung. Thubatin. Tengok bawah ta tu dia punya lukisan sama. Menunjukkan kena jelas. Thubatin awinfiru jami'a. So nak kena dengung pada nun mati bertemu fa. Awinfi. Okey, ayat 72. Wa inna, kena dengung. Wajibul gunnah. Minkum, ikhfa hakiki, kena dengung. La man la yubatti'an. La man la yubatti'an. Kena dengung. Kat situ perkataan ni jarang kita jumpa. So jangan kita panjang pendekkan dekat situ. Fa in asabatkum musibah. Qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum. Dengung syahida. Tak ada apa kat situ. Wala in asabakum fadlum minallah. Tanwin bertemu mim kena dengung. La yaqulanna, kena dengung lagi. Ka'allam. Nampak tak atas lam tu ada sabdu? Jangan kita dengung. So seolah-olah nun tu masuk dekat dalam lam tu. Ka'allam. Jangan ka'anil. Ka'anil salah. Ka'allam. Takum bainakum. Nun mati bertemu ba iqlab. Sebab tu dia letak huruf mim. Mulut nak kena rapat, jangan tekan. Takum bainakum. Kan? Wa bainahu mawaddatun ya laitani. Siapa nak sambung kena dengung. Kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ayat terakhir, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fayuqatal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tak ada apalah. Okey, Bun, silalah. Masya-Allah, masya-Allah. Nampak beza lepas lari tak? Nampak elok. Masya-Allah. Betul. Kita duk perasankan kat lagu aja, kat bacaan je. Kita boleh rasa kan. Orang ni nampak boleh sampai lagi ke tak boleh sampai. Tapi kebanyakan tadi, kesalahan tadi bila tersilap tu suka ambil ayat hujung je ataupun huruf hujung je. Tian ke tak jadi lah kan. So kena ambil balik daripada perkataan yang betul lah. Kita pun pesan kat orang kalau kita dengar dia baca Quran lagu tu, kata tak boleh lah ambil hak ujung aja. Ujung huruf perkataan tu pergi masuk huruf perkataan baru. Sebelum kita tadabbur, baca ramai-ramai balik, insya-Allah moga-moga dapat lebih bacaan betul dan tepat. Start dengan a'udzubillah. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا maaf saya nafas tak sampai. Sekali lagi, فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب
fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Baik. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa. Walaupun jemaah kita tak berapa nak ramai, sekurang-kurangnya kita bersama-sama dalam majlis ta'lim yang kita tak kejar pada jumlah, yang kita kejar pada redha Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang sudah, Allah Ta'ala nak cerita siapa orang yang mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia orang yang senantiasa mengikut petunjuk dan juga jalan yang lurus. Jalan siapa? Ayat 69 Allah Ta'ala kata, jalan orang-orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Maka dia akan dikurniakan nikmat sebagaimana Allah beri kepada para Nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid dan juga orang yang saleh. Dan 4 kumpulan ini, Allah kata, inilah sebaik-baik teman yang patut dijadikan tauladan. Okey. Jadi, itu ayat yang lepas. Kalau kita semua nak dapat petunjuk hidayah Allah Azza wa Jal, taatlah pada perintah Allah, taatlah pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, kita masuk pada ayat 71, Allah Ta'ala berpesan, duhai orang-orang yang beriman. Khudhu hizrakum, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan perang. So, orang-orang beriman ini, kita kena faham, orang Islam itu terpecah pada 2. Satu orang beriman, satu orang munafik. Jadi orang munafik ini, dia selalu kecut perut kalau diajak perang. Sedangkan orang beriman, mereka tahu kehidupan ini untuk akhirat. Jadi, kalau mati dekat dunia, perjuangan yang lebih mereka harapkan, keberuntungannya di negeri akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang beriman, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan perang. So, bila nak berperang tu Allah bagi 2 tips. Allah kata fanfiru thubatin, majulah secara berkelompok, awin firu jami'ah, ataupun majulah bersama-sama serentak. Makna katanya kalau nak buat strategi, silakan. Sebab tu ada hadis Nabi, di sana adanya tipu apa? Tipu daya? Tipu daya. Tak, tipu sunat. Kan, tipu yang dibenarkan. Apa tipu yang pertama dibenarkan? Tipu dalam peperangan. Maksudnya susun strategi. Boleh. Yang kedua, tipu apa yang boleh? Kalau kita tengok 2 kawan yang bergaduh, so kita pun menjadi pendamai. Boleh jadi kita kata, kita tahu contohnya Bun gaduh dengan Syahir. Contoh aja. Kita kata Bun teringin nak belanja makan lah malam ni. So kita pun kata Syahir, malam ni pukul 8 free tak mai lah. Nak ajak makan sama. Sekali dua-dua pun sampai. So mencahilah lah nak bagi pertemukan balik. So boleh ke tak boleh? Boleh. Tipu yang ketiga? Tipu antara suami ke atas isteri. So ni tipu yang dibenarkan. Maksudnya, bolehlah kita nak berhelah supaya tak banyak jawab. Kita orang lelaki ni, kita tak banyak cakap dalam hari-hari kita. Kita cakap hal benda yang penting-penting aja. Kan? Jadi kalau kita tak ada mood, kita bolehlah kot nak twist. Kan? Cakap mungkin, yalah. Alamak. Ya, tengah perang lah tu kan. Itulah, janganlah jual agama. Guna firman-firman Allah Ta'ala untuk kepentingan. Kan? Kita, sebab ayat ni dia jelas. Ayat ni dia jelas untuk peperangan. Peperangan yang nyata. Kan? Tapi mungkin dia nak kias-kias kan. So kita takutlah kita ni hanya guna, kan Allah Ta'ala kata banyak ayat kan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kerana nak dapat jawatan, kalian nak dapat projek, nak dapat tender, kalian sanggup ke jual ayat-ayat aku ni? Lainlah kalau betul-betul dia guna untuk perjuangan agama, bangsa dan juga negara. So mungkinlah. Tapi kalau dia guna memang atas niat yang lain, na'udzubillah min zalik. Ada jihad dalam politik. Agama dengan politik memang tak boleh nak berpisah. Cuma jangan guna untuk kepentingan peribadi. Nak menangkan kita punya nak menangkan kita punya parti pilihan sampai guna firman Allah dan semisalnya. Baguslah guna firman Allah dan hadis Nabi, tapi niat tu kena luruslah untuk kemaslahatan penduduk, agama dan juga negara. Jemaah ni boleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa kata Allah Taala lagi. Yang ketiga tadi makna katanya apa? Boleh tipu di antara pasangan suami dan isteri. Cuma gitulah untuk tak nak bergaduh. Okey.
Wa inna minkum laman la yubatti'anna laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah. Sesungguhnya di antara kalian pasti ada orang yang sangat tak mahu pergi medan perang. Kan? Lalu jika kamu ditimpakan musibah, apa katanya? Qala qad an'amallahu alai. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada aku, izlam akum ma'ahum syahida, kerana aku tak ikut berperang bersama-sama dengan mereka. Siapa ni? Munafik. Bila disuruh untuk pergi perang, dalam kumpulan yang klaim dirinya adalah Muslim tu, mereka tak akan suka. So, bila ada orang kalah, bila ada di kalangan umat Islam kalah, tertimpa musibah, dia kata, nampak Allah selamatkan aku. Allah tak pilih aku untuk pergi perang. Tu dia. So, kita takut kita pun tergolong di kalangan munafik. Wala in asabakum fadlum minallah, kalaulah umat Islam pula beroleh kemenangan, Allah bagi kurniaan, la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah, tentulah dia akan mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan mereka, dengan dia. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima, aduhai kalaulah kiranya aku bersama mereka, tentu aku akan juga memperoleh kemenangan yang agung pula. So dia bajet. Itulah, orang lain menang, dia kata kalau aku join pun lagi untung, kan? Untung juga aku kalau dapat join, tapi time dapat perintah pi tak pi? Tak pi. So sebab itu kita kata orang munafik ini perangai dia muzabzabin. Apa muzabzabin? Lalang. Dia tak tahu nak pergi mana, berbolak-balik dia nak pergi mana pun tak tahu. Poker? Innalillah. Talam dua muka. Dua talam. Zulwajhin. Dua muka. Innalillah. Kalau kawan tu kalah, dia happy. Kalau kawan tu menang, dia kata kalau aku join sama, mesti aku lagi untung. Itu dia. Jadi Allah pesan balik ayat 74 kepada orang beriman, falyuqatil. Hendaklah kalian pergi berperang di jalan Allah. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, hendaklah dia berperang di jalan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita betul-betul nak dapatkan akhirat dekat dunia, kita kena berperang. Cuma alhamdulillah kita dekat Malaysia, kita tak dianjurkan untuk pergi perang kecuali bila pemimpin bagi order. Cuma sekarang ni kita sangat berhajat untuk menentang hawa nafsu. Itu yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia pernah kata, sungguh berperang dengan musuh di hadapan mata, di sisi aku menganggapnya sebagai jihad kecil. Dan ada pun seseorang ketika menentang hawa nafsunya, aku anggarkan dia sedang berjihad dengan jihad yang besar. Itu tak apalah, sebab tu saya tak ralat pun. Kelas kita penuh ke tak penuh ke, pasal masing-masing ada jihad masing-masing. Mungkin ada yang atas motor tengah cari rezeki lagi, food panda, grab food dan semisalnya, khalas. Kan? So Allah bagi kepada kita kelapangan waktu, sihat tubuh badan, Allah bagi hati sekeping nak datang kemari ni, besar rahmat dah. Moga-moga perjuangan ini bukan untuk dunia, tapi perjuangan kita di dunia ini untuk mendapatkan keberuntungan negeri akhirat. Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghdib. Barang siapa berperang di jalan Allah lalu dia gugur syahid ataupun dia mati ataupun dia memperoleh kemenangan, fasaufa nu'tihi ajran azima. Allah janji kami akan berikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar kepadanya. Samalah kita sedang perang ni kan, daripada rumah kalau nak mai tadi berlaku apa-apa, fayuqtal, langgar ke, kena langgar ke, dia wafat. Allah kata aku janji fasaufa nu'tihi ajran azima. So kalau kita datang nak mengaji, mati syahid, mati. So dia anggap mati apa? Mati syahid juga. Cuma syahid kita tak syahid lah macam syahid orang pergi angkat senjata. Nampak tak? Ataupun kita datang menang. So datang menang ni maksudnya dapat sampai, dapat baca, dapat solat sama, dapat talaqi, dapat tadabbur. Kan dapat, Allah kata kami akan bagi kepada engkau ajaran azimah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tak mustahil. Terbakar, terhempas, terjatuh bangunan, terhempak bangunan, apa semua kan. Syahid juga insya-Allah. Doa yang baik-baik lah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mana tahu ketika na'udzubillah, bukanlah na'udzubillah, ketika betul-betul mereka sedang menjunam ke bawah tu, mulut mereka tak lekang-lekang la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Kita tak tahu tatah tengah karaoke, innalillah kan. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam, fa insyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambunglah pada muka surat 90. Yang baik tamat Allah Azza wa Jalla dalam mahtam bagi saya dalam menyampaikan, panjang umur merasi kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.